Soalan kedua, apakah perlu belajar ilmu tauhid dan kenapa ianya menjadi begitu penting? Bagaimana orang yang tidak pernah tahu langsung dan tidak belajar ilmu tauhid, adakah mereka menjadi kafir? Soalan yang ketiga, apakah yang dimaksudkan dengan ta'alluq, tugas dan peranan dalam sifat ma'ani? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, الذي تفضل علينا بنعمتي الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد العاقب الذي لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والهداية والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم الجزاء والقيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Masjid dan juga imam-imam masjid dinamakan Masjid Al-Azim, dan Bilal juga ahli jawatan kuasa masjid, dan seterusnya kepada hadirin hadirat yang turut hadir di majlis yang seperti ini di malam yang mulia ini. Semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga-moga tidak dihampa dan disia-siakan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. الحمد لله, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
yang tidak ada sekutu dan kongsi baginya pada segala-gala perbuatannya, sebagai bina di atas pengakuan kita orang yang beriman, dan selalu kita ucap zikir kita tidak ketinggalan setiap hari, siang dan malam. Di antara lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Dengan sendirinya, sama ada kita pandai arti ataupun tidak, bermakna kita sudah mengaku, kita sudah i'tiraf, dan kita menyaksi dengan lidah kita sendiri. Dan penyaksian lidah kita itu bukan hanya lidah semata-mata, sudah jadi kemas di dalam hati kita orang mukmin. Apa arti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wakil malaikat hanya Allah, yakni malaikat hanya zat yang bernama Allah. Itu maknanya. Arti pengakuan kita, tidak ada yang berhak disembah, yang sebenar-benar disembah pada wakil tidak ada, malaikat hanya Allah. Hal keadaan Allah wahdahu, yang tunggal, yang esa. Itu isyarat kepada esa daripada zat dan sifat. La syarikalah, tidak ada yang kongsi bagi Allah. Kongsi oleh yang dipanggilkan musyrik. Orang itu yang mensekutukan Allah dengan sembahkan yang lain darinya, panggil musyrik. Sebab itu bila ramai panggil musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguh orang yang telah kufur, yakni orang yang tidak percaya, maka pecah daripada dua golongan. Antaranya min ahlil kitab, daripada orang yang telah diberikan kitab. Mereka alim, pandai, tahu, tapi mereka tidak ikut pengetahuan itu. Hanya tahu saja, tapi tak ikut pengetahuan, iaitu ahlil kitab. Bila sebut ahlil kitab, hanya dua golongan, al-Yahud wan Nasara. Mereka itu tahu, mereka kenal, tapi tak mesti tahu dan kenal itu beriman. Mereka kenal sangat-sangat. Alladzina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah menyatakan bahawa mereka yang telah diberikan kitab, iaitu al-Yahud wan Nasara, kenal mereka itu akannya. Setengah ulama rajak dhamir tu kembali kepada kitab Quran, setengahnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bila beriman dengan kitab Quran, lazim beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebaliknya. Jadi Allah menyatakan mereka yang telah diberi akan kitab, sehingga dikatakan ulama ahli kitab. Mereka cukup-cukup kenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa ia adalah sebenar rasul. Dan Quran yang diturunkan itu mereka kenal, bukan rekaan makhluk, bukan rekaan manusia. Kenal. Allah Ta'ala menyatakan kenal mereka, bukan kenal sedikit. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti bahawa mereka kenal akan anak-anak lelaki mereka. Kenal sungguh nyata. Kalau Gaptani panggil cerak, sini panggil tak tu, cakap dah gitu.
Bila kena terlalu nyata, oh kena cerak. Kau petani tambah lagi tu. Kalau bahasa lagi kau petani, oh cerak. Nyata lah maksudnya. Kena sungguh, siapa Allah Ta'ala bani kata, kena seperti kena anak. Kau nyata lah kena anak ni lah. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia daripada ulama Yahud, min ahbaril Yahud, dia daripada ulama. Bila masa Umar jadi khalifah, Umar tanya dia, bagaimana Allah Ta'ala kata ahli kitab ni kena Nabi kenakan apa dia Quran ni sebagai kena anak? Kata Abdullah, bahkan lebih kena daripada anak lagi. Oh, nyata lagi. Dia jawab, bahkan lebih pada kena anak lagi. Umar tanya, kerana apa? Kerana anak ni kemungkinan bukan anak kita. Kita punya isteri tapi kita musafir ke sana sini, ke sana sini. Isteri tinggal di rumah, kita ke sana sini, apalagi di zaman jahiliyah dulu. Hak ganas tu ganas. Ketika suami tidak ada di rumah, melakukan sesuatu yang tak diingini, kemungkinannya isteri kita yang melahirkan anak kita pada zahir, kemungkinannya sebenar dari yang lain, belum nyata. Adapun kena Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam lebih terang pada tu lagi. Apa? Umar tanya, kerana sifat-sifat Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah menyata dalam kitab Taurat. Walhad beribu-ribu tahun sebelum daripada Quran diturunkan, Taurat sudah diturunkan atas Nabi Musa alaihissalam. Juga Injil telah diturunkan di atas Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah tidak cakap yang dusta. Tengok kita baca Quran, kita sudahi dengan apa? Kita sudahi dengan apa? Sadaqallahul azim. Dan dalam ucapan kita pula, apa dia? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah. Kita mengaku semua bahawa Allah itu benar. Apa yang ia kata semua itu benar. Taurat kalam dia, dan Injil Quran kalam dia. Dalam Taurat dia menyatakan Nabi akhir zaman akan bangkit. Bermakna nyata, tidak syok lagi. Tu kata kami kenal sebelum pada bangkit Nabi Muhammad, kami kenal dah. Sayyidina Umar bila dengar jawapan itu, maknanya tepat sekali jawapan, maka Umar pegang kepala dia pucuk. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia daripada ulama Yahud. Jadi nak menyatakan bila mereka tidak ada manik yang menghalang daripada beriman, mereka beriman. Sebab tahu secukup-cukup tahu. Kenal mereka secukup-cukup kenal, nyata sangat-sangat. Tapi bila ada penyakit, bila ada penyakit yang apa dia sedap, enak, kata Jawa pun tak boleh kita nak rasa sedap kan. Tengok ni air minuman ni, air tawar sejuk, ada pula khusiat padanya, di samping tak boleh menghilangkan dahaga. Tapi bila kita ada penyakit, kita demam umpamanya, apabila kita demam, kita minum air yang tawar, kita rasa pahit. Itu masalah kita lah tu. Semua orang rasa tawar, tapi bila kita minum, tak boleh minum pahit. Sebab kita ada demam, ada uzur kita. Ini panggil ada penyakit. Demikianlah ahli kitab, ulama, mereka kena sangat Quran kalam Allah. Mereka kena sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang rasul akhir zaman, kena. Tapi mereka tak beriman juga kerana ada penyakit. Apa di antara penyakit? Mereka dengki, hasad. Tengok tu, yang boleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikena sihir tu, siapa yang mensihirkan dia? Daripada al-Yahud. Punca daripada hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sebab ada penyakit. Jadi sekiranya kalau tidak ada penyakit apa-apa, hak sebenar tetap sebenar. Itulah nak menyatakan bahawa kita orang mukmin ni
Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita sekalipun kita kita ni bangkit di akhir zaman. Allah Ta'ala melahirkan kita di akhir zaman. Nah, sekalipun dengan taufik hidayah dari Allah kita dapat beriman lebih daripada orang yang semasa. Tengok di antara Abu Jahal, orang yang semasa dengan Nabi SAW, tapi mereka cukup-cukup menentang, melawani dia. Kita tengok pada terdekat sekali antara lain bapa saudara dia sendiri Abu Lahab. Tengok, nah, pada awal dia sangat kasih, mesra pada anak saudara. Bila diisytiharkan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan macam-macam, mulai dialah awal-awal orang yang menjekahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak jekah? Panggil tak sini? Bahasa sini panggil apa? Jekah juga. Tabban laka alihaza jama'tana. Rugi masamu, kerana ini je kamu himpunkan, kumpulkan kami. Sebab tu diturun ayat balah, tabbat yada abi lahabin. Dia kata Muhammad ni merugikan, sebenar ialah rugi. Nah, ini nak menyatakan bahawa nikmat taufik hidayah kepada beriman, memeluki agama Islam, apalagi tambah dengan ihsan, semua itu adalah semata-mata anugerah daripada Allah, bukan pilihan kita. Inilah menunjukkan bahawa ikhtiar usaha hanya dibangsa saja kepada kita, yang memberi bekas hanya Allah. Kan? Tengok Nabi SAW dalam masa 23 tahun ia dijadikan Rasul Nabi, menyeru dan mengajak umat kepada beriman, hanya bukan semua yang beriman. Ini maknanya pula pada taufik hidayah dari Allah. Tapi kita ni bangkit di akhir zaman, 1400 lebih dah. Kalau kita jauh jarak masa kita dengan dia, tapi Masya Allah Tuhan beri taufik beriman dengan senang, tidak ada syak. Nah, zalikal kitabu la raiba fi. Demikian kitab Quran jadi baca itu tidak ada syak lagi, kata itu daripada Allah. Hingga kita hormat pula nak baca Quran, kan? Baca dengan hormat, baca pula dengan bacaan yang begitu betul, hingga kita sanggup belajar cara membaca. Lagi pula kita belajar cara memahami sekadar yang mampu. Inilah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Maka sesuai dan munasabah dengan nikmat itu yang ada pada kita, itulah disyarakkan atas kita supaya kita sungguh-sungguh belajar untuk mengetahui sebagai syukur nikmat itu. Sebagaimana soalan yang telah dibentang tadi, hubungkan dengan akidah semua itu. Nah, di antaranya ucapan kita tadi juga di akhir, wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mengaku secara ucapan, dan ia siapa? Allah yang kata tidak ada berhak disembah melainkan hanya ia tu. Ia adalah ala kulli syai'in qadir, atas semua perkara dia amat kuasa. Tu dia menyatakan dia tak amat kuasa. Maka nak kuasa dengan apa? Dengan ada apa nak boleh kata kuasa? Macam kita ni, kita kata kita ni kuasa. Kalau orang tani panggil juga lagi apa? Dia panggil gagah, perkasa. Sebab ada apa di kita boleh nak kata kita ni yang gagah? Panggil tak gagah di sini? Panggil juga. Nak boleh kata ke gagah, kuasa, ada juga panggil hanalan. Orang tani panggil juga hanalan lah. Nak boleh kita ni gagah, kuasa ni, ada apa di kita? Cuba jawab situ dulu. Ada apa di kita? Kalau tanya lain pula, kita halih lain pula. Yang kita boleh tahu, boleh kita kenal, ada apa di kita boleh kita tahu? Ada ilmu. Itulah kata Allah mengetahui dengan ilmunya. Kalau itu yang boleh Allah Ta'ala kuasa dengan ada apa di Allah.
Kudratnya. Itu ada tanya saat ini tu. Nah, Allah yang maha kuasa dengan kudratnya. Allah yang maha mengetahui dengan sifat ilmunya. Allah yang maha menentu dengan sifat iradatnya. Tu dalam usuluddin duk hurai mari tu. Nah, walaupun kita tak pandai nak hurai, tapi pengakuan kita selalu ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah itu qadirun, ya amat kuasa. Bila salin Melayu, ala kulli syai', atas semua perkara mungkin ia amat kuasa. Dengan apa dia kuasa? Dengan adanya kudrat. Kudrat itulah dijumahkan tengah-tengah kitab Jawi, kebanyakan kitab Jawi, kitab Melayu kita, ulama-ulama dia terjemah dengan kuasa. Kudrat arti kuasa. Tapi kitab Baquratil Amani dia terjemahan berbeza daripada kitab-kitab Jawi lain dengan dia masuk ke apa? Kudrat arti berkuasa. Dia berkuasa supaya nak menggambar pada kita bahawa kuasa itu dipanggil ta'alluq. Bagaimana ada tanya saya menyebut ta'alluq. Bila kata berkuasa itu nama bagi sifat yang ada pada zat. Seperti kita kata yang kita boleh dengar ni, dengar, bahasa surat kata dengar. Kadang-kadang tulis minum, mendengar. Kita buang kami dengar. Yang boleh kita dengar ni sebab apa? Ada apa di kita boleh kita dengar ni? Ada pendengar. Pendengar itulah lawanan dia tu tuli. Ini kita mengaji dalam usul dia kata sama lawannya iaitu lawannya samam. Bila jadi ke Melayu, samam arti tuli. Lawannya dia sama, pendengar. Nah, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat ni, kerana ada di kita apa? Sifat basar. Lawanan basar al-ama. Ama artinya buta. Artinya buta. Lawannya dia basar, artinya pelihat. Kali itu kita dah kata juga dalam Quran, wa huwas samiul basir. Dan ia Allah itu yang amat mendengar. Dengan ada apa dia mendengar? Dengan sebab ada sifat pendengar. Mendengar dengan samaknya pendengar. Allah tu al-basir, yang amat melihat. Dengan apa dia melihat? Dengan sifat pelihat, basar. Itulah menjadikan akidah kita nak pegang selalu. Walaupun tak pandai kita nak hurai ke satu persatu, kerana kita tak belajar kaedah dia, tak pandai nak hurai. Tapi pegangan kita ialah begitu. Ingat kalau tanya, tak pandai nak hurai, tapi pegangan kita tahu. Nah, yang dikatakan juga sama basar kal, kita ambil dua. Sama basar, sama arti pendengar, basar arti pelihat. Dengan dialah, dengan basar, dengan apa? Dengan basar pelihatlah dapat melihatkan. Bila ada sifat sama pendengar, dengan dialah boleh mendengarkan. Mendengar, melihat itu panggil ta'alluq. Dia panggil dengan disepaham ni, panggil ta'alluq. Manakala pendengar, pelihat itu sifat ma'nan dalam istilah dia panggil macam tu. Begitu juga qadir, itu nama Allah di antaranya qadir. Dan setengah padanya Allah Ta'ala kata, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah buat rupa bentuk pertanyaan. Maka Allah sendiri jawab, bala. Ada surah apa ayat tu? Yasin. Kita selalu baca tu. Allah Ta'ala soal, awalaysa alladhi, dan tidakkah Tuhan yang khalaqas samawati wal arda, Tuhan yang telah menciptakan segala langit dan bumi itu, tidakkah ia tu biqadirin ala an yakhluqa mislahum? Tidakkah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu ia yang kuasa atas menjadikan umpama? Ada soal.
Yang ni bumi sudah ada dah, ia telah menjadi dah. Langit ya sudah ada dah, ia telah menjadi dah. Nak soalnya, adakah dia tu tak kuasa kau nak buat seumpama itu, seumpama ada dah tu? Allah Ta'ala jawab sedih, bala. Sebab setengah baca ayat berhenti sebentar situ, tilik pada makna tu. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah jawab, bala wa huwal khallaqul alim. Dia jawab, bahkan dia sangat, dia kuasa menjadikan. Dia adalah al-khallaq, ialah yang mencipta. Lagi pula dia tu apa dia, bala wa huwal khallaqul apa dah, azim. Dia yang sangat menjadi, lagi dia tu yang maha agung, maha besar. Jadi soalan tadi dipanggilkan tiap-tiap sifat yang ada pada zat, istilah ilmu usul ni panggil sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani dia sangkut paut dengan ta'alluq, panggil istilah dia. Yang tadi apa arti gubus tadi? Ta'alluq apa tadi? Terus soal tadi. Nak ambil terus soal. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'alluq, tugas dan peranan dalam sifat ma'ani? Itu maknanya kita ambil kalimah Arab ta'alluq, patut maksud Jawi pula tugas. Tugas dan peranan dalam sifat ma'ani. Tugas berkaitan, asalnya ta'allaqa, alaqah, ada sehubungan, berkaitan. Sifat qudrat berkaitan dengan qudrat, mengada meniada. Adapun berkaitan dengan sifat pendengar, berkaitan dengan mendengar. Ni yang kita boleh dengar ni kerana ada apa di kita? Kerana ada sifat sama. Melayu kata sifat pendengar, yang dikatakan bahasa kita pancandera. Sini panggil tak pancandera? Panggil pancandera yang 5. Pancandera yang 5 Allah Ta'ala menjadi di kita. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah Ta'ala menjadi di kita ni pendengar. Dengan dia kita boleh dengar. Dengar tu panggil samaratus sifat. Dengar akan apa? Kita ni Allah Ta'ala berlaku ada dengarkan segala suara. Dengarkan suara tu kata sifat pendengar bertakluk dengan masmu'at kalau kita makhluk. Tapi kalau Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, sifat pendengar, sifat basar bertakluk dengan sekalian yang ada. Ada pun kita hamba ni, Allah Ta'ala pelaku hukum adatnya, bila kita ada pendengar, hanya takluk bagi pendengar kita baru ni sakut dengan suara je. Kalau warna-warni ni sakut apa ke tak dengan pendengar? Kita nak tahu kata pakaian tu warna merah ke hijau ke kuning ke biru ke, kita pejam mata, lah telinga dapat tahu dah. Kerana bukan takluk pendengar je, kita kena lihat gitu. Pakai baju kuning, biru, hitam dan sebagainya. Tu sakut dengan basar. Tu orang mengaji kata kalau makhluk sifat basar, sifat melihat manusia ni Allah beri sakut paut dengan mubsarat, yakni perkara ia bahasa dapat dilihat, sakut paut dengan warna. Tu sifat basar kita makhluk. Sifat pendengar hanya bersangkut dengan suara, tu panggil ta'alluq. Sifat pendengar yang bertakluk dengan suara, tu kita makhluk nah. Sifat melihat hanya bertakluk dengan segala warna dan zat. Tetapi sifat Allah, sifat sama, basar Allah, pendengar Allah, melihat Allah bertakluk dengan sekalian maujud, dia panggil sekalian yang ada. Sekalian yang ada. Tu. Cuma kita ni berlaku adab saja. Mungkin kalau Allah Ta'ala nak dengar segala warna, dengar, sahabat, warna ni yang ada, sah dilihat, sah dia dengar. Sebab tu kaedah ulama kata al-mubsara, kullu mawjudin yasihhu ay yusma'a wa yura. Ulama kata setiap yang ada, semua yang ada itu sah didengar, sah dilihat. Lau uzila anil hijab, sekira kalau Allah membukakan hijab. Ni macam angin je dah sentuh kita, dah bahasa sejuk. Tak ke angin ni dah sentuh kita.
angin dak sentuh kita, lepas tu di angin ada sifat sejuk, terasa di kita sejuk je. Rasa pun sejuk, sifat angin. Angin tu jiring, tapi kita nampak tak dengan mata? Tak nampak. Tapi perkaranya ada, tapi tak nampak. Sekira kalau Ta'ala beri nampak, sah kerana yang ada. Dan juga kita mengaji mengenai dengan jin dan juga malaikat. Takkah kita yakin bahawa malaikat ada? Ada. Maka satu rukun iman kena beriman dengan segala malaikat. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tu mana semua kita orang mukmin ni termasuk Rasul sendiri, yakni Nabi Muhammad sendiri pun beriman macam kita iman, macam kita umat lah. Kerana wajib tak ada beriman juga. Dia beriman, percaya dengan Allah dan dengan segala malaikatnya. Apa percaya dengan segala malaikat? Kalau disoal, malaikat sebahagian hamba Allah jadi daripada nur, ada ke tak ada? Itu jawab, ada. Nyata, yakin ada. Kalau ditanya, berapa kali kamu lihat malaikat? Dan jawab macam mana? Tak pernah. Tak pernah lihat dengan mata kepala, tapi dengan keyakinan mata hati, iya malaikat ada. Bahkan lebih banyak, segala makhluk yang paling banyak malaikat. Katalah campur segala manusia, campur dengan binatang tak berakal, sama ada di laut juga di darat, campur semua, nasbah dengan malaikat. Malaikat paling banyak. Kira banyak tak banyak, 7 lapis langit tempat malaikat. Man fis sama, mereka yang di langit. Tak kau tafsirkan malaikat. Selapis, 2 lapis, 3 lapis ramai penuh dengan malaikat. Ni kita tak ada tamu kau bumi ni berapa bahasa? Jin lah, manusia lah, binatang atas lapis ni. Dia ni segalanya malaikat. Ramai banyak. Tapi tak pernah kita lihat. Tak usahkah kita nak lihat ayat jauh. Kita percaya kena kata di kita ni ada raqib atid. Kita percaya kata ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala menyata sendiri. Kita kata sadaqallahul azim. Allah menceritakan tidaklah berlafaz daripada seseorang ni macam kita dah lafaz ni. Ma yalfidhu min qawlin, tidak berlafaz dari satu perkataan, illa ladaihi, malaikat ada di sisinya, raqibun atid, malaikat yang bernama raqib atid, duk mengitai-ngitai, senantiasa duk mengitai-ngitai kita. Nama raqib atid, raqib atid. Yang kanan raqib atid, yang kiri raqib atid. Ada juga setengah ulama mengata raqib yang sebelah kanan, atid yang sebelah kiri. Tapi kawan yang muktamadnya nama dua-dua kiri kanan raqib atid, raqib atid. Sebab Allah Ta'ala tak ada kata ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Kalau kata raqibun wa atid, mana raqib dan atid. Ni tak raqibun atid. Dua-dua tu raqib atid, raqib atid. Yang sebelah kanan tugasnya mencatatkan amalan baik kan, yang sebelah kiri mencatatkan amalan keburukan. Pada dia bercakap dua tu. Bila kita sebagai hamba yang melakukan maksiat, bercakap barang maksiat, hak yang kiri nak, sebelah kiri nak tulis, dia tanya yang kanan, boleh tulis? Yang kanan tunggu sekejap, takut-takut nak beristighfar. Dia dah cakap. Pak kita dengar dia dah cakap dua tu. Tak dengar pun. Di segi pandangan mata kepala tak nampak. Di segi kedengaran dia bercakap, kita tak dengar pun. Tapi kita percaya ni orang mukmin, kelebihan orang mukmin. Tak nanti kata hak yang nampak je baru percaya. Kalau nanti tengok hak nampak percaya, Allah tak percaya adanya. Tak kata kan? Nabi Muhammad tak percaya ada sebabnya beribu tahun dulu, ya kok ada. Boleh jadi. Tapi tak, Allah Ta'ala bukakan taufik kepada kita, tak ada ragu dan tak ada syak. Quran kalamullah, bukan kalam makhluk, bukan rekaan manusia dan umum mereka makhluk. Tengok, ini Allah Ta'ala taufik betul. Ini nikmat Allah Ta'ala bagi terbesar, tidak ada nak tolak banding dah. Sebab tu kita syukurkan. Ingat orang-orang dulu, kalau lepas dia sembahyang, lepas dia doa, selalu ingat dia kata Alhamdulillah
ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Kecil-kecil dulu dah ingat hari tu ada ajar. Nah, apa tu? Dia duk syukur nikmat Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, puji-puji itu bagi Allah, Tuhan yang telah kurniakan iman dan Islam. Dan kedua-dua iman Islam lah sebesar-besar segala nikmat. Wa kafa bihima minan ni'mah. Cukuplah dengan dua nikmat ini dari nikmat-nikmat yang lain. Fardu kan Allah tak bagi nikmat lain, fardu saja walau penuh benar nikmat kita dengan pakaian lah, kan, minuman lah, oh tempat kediaman hebat-hebat, kenderaan, sebuah rumah tu 4-5 biji. tu nikmat lain. Apa lagi apa hasilan itu ini, kebun lah, apa lagi tak kena bilang dah habis. Tak habis nak bilang banyak. Kita cukup kata iman Islam. Dua ini cukup memadai fardu kalau tak ada nikmat lain. Walah tak ada nikmat lain. Ni besar. Ni orang dulu dia baca gitu. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Lepas pada doa siapa tu tu musabahah. Nah, tapi kalau orang sekarang ni miknah mana tu. Mana tu Quran tu buat jadi berbantahlah berlakunya. Ini masalah nak syukur nikmat. Nah, tengok kita dapat nikmat disuruh puji. Minum alhamdulillah sekurang-kurangnya. Baiklah. Itu hubungkan dengan soalan tadi, tapi soal betul tanya qudrat, iradat, tanya ta'alluq, itu dalam istilah panggilan ilmu. Sekiranya kita tak pandai nak sebut qudrat, iradat, tak pandai nak sebut macam tu, tak pandai kita nak sebut ta'alluq, tak pandai, asal pegang ditanya tadi apa dia betul, maka sah. Bandingnya seperti kita baca Quran tu betul. Kalau kita baca beri ahli-ahli Quran dengar, kita baca dia dengar, oi kamu baca ni betul ni. Tapi kalau nak tanya sikit hukum 5, nak tanya hukum 5 hukum 5 panggil tak. Tiap-tiap nun yang mati bertemu dengan apa panggil, saya tak tahu. Tapi kamu baca betul ni, min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nak tanya sikit membaca min ba'di ma, nun mati temu apa huruf mengapa panggil apa hukum 5 dalam kaedah istilah tajwid. Saya tak tahu, saya tak belajar dia. Ini tak belajar tajwid. Kamu baca ni betul ni. Tu kata kamu baca betul. Min ba'di ma ja'at. Panjang membaca tu betul tu. Cuba bagi baca. Min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Salah tu. Kena panjang lebih sedikit. Tiba-tiba dia baca panjang. Iza jaa nasrullah. Mak apa tu panggil? Apa tu panggil panjang? Tak tahu. Yang mau panjang yang usaha daripada guru ajar macam tu. Dia pun kena baca bila temu macam tu baca panjang begitu. Apa panggil? Tak tahu. Mak. Sedap panggil mak. Mak apa? Tak tahu. Mak mumpasil ko mutasil ko tak tahu kan? Tapi kalau dia belajar tajwid, bacaan tu betul, hukum pun dia tahu. Ni pasal pegangan kita Allah Maha Kuasa betul. Kuasa dengan apa? Dengan sifat qudrat. Tu qudrat punya Arab lah, dengan perkuasanya. Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan ilmunya. Sekadar itu. Anak panggil apa ilmu tu, panggil sifat apa, zat sifat apa, ma'ani, tak tahu dah tu. Ni mana kata tu kena mengaji istilah-istilah dia. Tu fardu kifayah, sunnah muakkadah. Kena belajar tahu. Dalam seramai-ramai mesti kena ada cadang dan banyak untuknya. Apabila berlaku syubhat, berlaku kekeliruan, orang inilah boleh menghurai satu persatu. Sebab tu wajib kifayah. Adapun untuk harian, untuk nak lepas taksir kita, mesti kena pegang tu betul. Maka betul tak betul, kita kena musafahah dengan orang pandai lah. Saya pegang begini betul tak? Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, segala-galanya Ia kuasa. Allah Ta'ala Maha mengetahui, segala-galanya Ia tahu. Hingga kalau hurai lagi apa beza tak ada dah. Nah, bila kita menyanyi
Allah Maha mengetahui segala-gala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan ia Allah yang amat mengetahui dengan semua perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah yang amat kuasa atas semua perkara. Jadi bunyi serupa hak ni semua perkara, hak ni semua perkara. Tapi kalau dia suruh beza, apa beza? Orang mengaji kata Allah mengetahui semua perkara, sama ada perkara wajib, mustahil, jaiz, umum. Tapi kalau mengaji bab qudrah, Allah kuasa atas semua perkara, khas perkara mungkin sahaja. Kita kena mengaji tolonglah, tidak beza. Tu orang panggil dalam istilah ilmu. Oleh yang demikian, pentingnya kita pegang tu wisah. Bagaimana Quran baca wisah, apalagi di samping baca tu sah betul, kita tahu pula kaedah-kaedah tu sangat-sangat lebih dan mulia. Begitulah setiap ilmu apa saja, fiqh baik, usul baik, tasawuf baik, kita tahu dah, reti serta boleh ceritakan panggilan apa itu. Tu hal lagi sempurna. Baik, boleh sambung lagi. Kalau sekian tahap tadi pun boleh tambahan. Soalan yang keempat, larangan tawaf sunat di dataran Kaabah telah berkuat kuasa semenjak pandemik. Itu jauh sikit pasal dia tak nyata. Larangan tawaf sunat di dataran Kaabah telah berkuat kuasa semenjak pandemik COVID-19. Kau tak nyata, kurang nyata sikit. Cuba tanya pakai atas pakai mikrofon, tanya itu selalu muka dekat je. Okey. Larangan terangkan larangan tawaf sunat di dataran Kaabah telah berkuat kuasa semenjak. Kau tak berapa nyata. Dia tak nyata nak jawab tak boleh. Terus apa kata tu? Masuk dekat sikit. Terus kalau saya panggil apa sini? Panggil berguru, orang petani panggil. Ini dengung. Tu menyebab kita tak nyata tu. Larangan tawaf sunat. Bagi golongan warga emas untuk melakukan tawaf sunat tingkat atas kerana tidak larat. Jauh dan mengambil masa 1 jam 45 minit. Jika sewa bagi kosnya sekarang lebih 100 rial sekali ini. Justru bolehkah menggunakan rela untuk tawaf sunat di dataran Kaabah dengan memakai ihram tanpa niat pula? Situ ya tempat nak jauh gitu. Itu likung banafsah. Tempat nak sikit ada. Tempat masalah, tempat nak benarnya betul. Bolehkah kita tawaf secara pakai pakaian ihram tapi tak ada niat umrah pun? Situ je nak. Dia tak ada jadi masalah. Kita kembali kepada apakah syarat bagi sah tawaf. Sama ada tawaf tu fardu, tawaf ifadah, tawaf rukun, umrah baik, tawaf rukun haji panggil tawaf ifadah, dan juga tawaf wida ketika kita nak bermohon selamat tinggal, dan juga tawaf qudum baru sampai kepada Mekah sebagai kata masuk dalam masjid, solat tahiyyah sebagai membesar memuliakan masjid dengan solat 2 rakaat. Manakala kita baru sampai Mekah, qudum baru sampai, kita teruskan masuk dalam masjid, kita lalu masjid, kita tidak digalakkan solat tahiyyah kalau tidak ada apa halangan. Teruskan kepada Kaabah tawaf sebagai tahiyyatul bait. Tidak kata kita masuk di tahiyyah dulu 2 rakaat. Tahiyyah apa? Tahiyyah dengan semaya tahiyatul masjid. Tidak, kita terus pergi selalu tawaf. Itu tahiyyatul bait melengkapi. Sudah tawaf atau sudah tu semaya. Itu asal. Kecuali kita masuk masjid, Allah zahmahnya. Orang tawaf zahmah sangat. Jadi kita tengok nampak zahmah lalu kita
duk tunggu jadi luar-luar sikit kah? Itu semaya tahiyatul masjid. Kalau tidak apa-apa terus aftanya gitu terus masuk lagi kucuk dan sebagainya tawaf. Maka syarat bagi nak sah tawaf mestilah tutup aurah. Itu mazhab kita Syafi'i. Kerana apa dia? Kerana tawaf itu dipanggil barang pada makna solah. Bukan solah. Barang pada makna solah. Sembahyang syarat bagi nak sah sembahyang bagi orang tidak ada darurah lah, mesti kena tutup aurah. Betul? Sama ada kita lelaki, ya maklum tutup aurah, juga perempuan. Tu di antara. Kemudian kita masuk, kita ada wudu. Syarat kena suci daripada hadas kecil dan nafsa. Sebagaimana solat. Ini bukan solat tapi barang pada makna solat. Dari segi syaratnya sama. Tutup aurah, suci daripada hadas kecil dan nafsa, dan suci daripada najis yang tak dimaafkan. Itulah syarat-syarat dia. Tapi yang jadi masalah mulai daripada berlaku Covid. Maka timbullah peraturan dia tu. Malah ada peraturan. Kalau zaman masa pergi umrah dulu 2 tahun lepas, kita nak masuk dengan biasa begini tak boleh nak masuk. Nak masuk boleh juga, bukan tak boleh langsung pintu ni atas, tak boleh nak masuk pintu ni. Kan? Kalau nak masuk juga ada pakai. Tu pun kena ada bawa pula dah tu scan ada. Di telefon. Baru boleh masuk. Lepas tu timbullah bila begitu ketatnya bagi orang nak bawa jemaah tak boleh nak masuk. Kena pakai ihram. Itu masalahnya tak? Pakai ihram. Itu sebagai buat rupa pakai ihram supaya nak dapat masuk. Kalau tak pakai ihram tak dapat masuk. Itu saja. Sekat tak boleh. Mamnu. Hak je pakai ihram masuk. Maka kita nak macam mana? Balik pakai ihram tu. Kalau dulu pun dia sekat lagi tu. Dan dah pakai ihram. Di itu timur macam mana kita tawaf dengan pakai ihram dengan tak ada niat umrah? Ya, tak ada masalah, kita nak boleh masuk tawaf ya. Itu masalahnya. Kata begitu nak masuk tawaf tak boleh. Itu masalah. Pakai ihram mana? Kalau kita nak buat umrah dan haji mesti kita kena tajarrud. Karena haram pakai yang meliputi kita dalam ihram. Bila kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah, dalam keadaan pakai yang meliputi ini haram. Wajib kita kena tajarrud. Kalau kita terlupa nawaitul hajja atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah taala, terlupa kopiah di atas kepala. Kopiah lupa. Buang dengan cepat. Hak banyak duk jadi selagi seluar dalam. Kita kan lelaki, tengok dalam tu ada apa tu? Lupa ada seluar dalam. Cabut dengan segera. Kalau sengaja haram. Tu asal haram, bukan masalah. Apa dia bila kita niat umrah, niat haji, kita orang lelaki lah, ni masalah lelaki kita ni. Kena sunyikan daripada pakaian yang meliputi. Lalu telah beli pakaian yang tidak meliput, yang tak berjahit. Sama ada kain sarung kita ini, kita potong kau jadi lepas, tidak berjahit, maka ia dia. Ni masalah tadi tu. Kerana kita boleh masuk kita tawaf, lalu tu pakai ihram. Kata pakai rupa ni tak boleh masuk. Tu ya, bukan kata bila pakai ni mesti niat ihram. Tak mesti. Cuma kalau tak nak ihram mestilah kena cabut pakaian kita lelaki. Kalau tidak haram, kena bayar lagi pula tu. Tu yang masalahnya. Kalau kita katalah kita pakai ihram, serta niat dengan umrah. Kalau niat umrah kena bayar pula dah. Bayar segi mana? Segi tinggal miqat makani. Niat umrah sah di atas rumah hotel kita duduk pakai ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah taala. Tu pada rumah dia tawaf berkuti hasil umrah. Tapi kesalahan kita tinggal perkara wajib, iaitu wajib kena niat di miqat. Malah di Mekah, kalau kita duduk dalam Mekah dah keluar ke tanah halal, ikut pihak mana pun, apa pihak ikut saja. Masalah kita dalam masjid contoh ya.
berasa nak buat umrah misalnya, keluar di tempat dia ni. Gak banyak kita pergi di Tan'im. Dia kata jarak tu hampir sikit lah, 5 km lebih kurang lah. Pergi ke Tan'im, jejak tanah halal. Jejak tanah halal, nawaitul umrah wa haram tu bihal masuk. Tiba-tiba tu tak mau keluar, nak niat dari Mekah. Sah ke tak sah niat, tapi kena bayar iraqatid dami. Karena tinggal miqat. Itu masalah tu ya. Lepas ni kita dah pakai ihram saja supaya ni boleh masuk tawaf ya. Mana kata bila pakai ihram tak mesti niat ihram. Itulah. Baik. Nanti sekali lagi Hasan ni. Jadi apa nama ni, kita tak begitu sangatlah siapa ada apa yang rupa tipu-nipu lah itu kan. Kita pakai ihram sedangkan nak tawaf sunat je. Lain ada masalah nak tawaf hak rukun tu. Tu dia. Lepas tu kita berada pasti kita pembawa jemaah. Katakanlah kita tanya saya ni raih bawa jemaah ni tak benar juga. Kita balik salih-salih pakai. Tu ya. Kerana kita sangat hajat dan perlu pada nak bawa jemaah. Tu ialah. Tapi kalau semata-mata nak kita buat sunat tu, kita pergi dengan pakai ihram, tak pasti. Hanya kita masuk pergi sembahyang boleh bukan? Kita masuk gini sembahyang. Apabila sudah sembahyang nak tawaf. Tapi tak boleh juga tawaf dah. Dia bila pakai pergi nak tawaf tak boleh juga. Apa tu? Dia nak kawal supaya khusus pada orang umrah haji saja. Pendek kata jaga keselamatan lah, pada asalnya begitu. Nah, supaya sembahyang tak. Dengan berapa? 1 meter 1 meter. Masa tu kan. Sekarang dah tidak apa-apa lagi. Tu jalah. Baik. Apakah perlu belajar tauhid dan kenapa ianya menjadi begitu penting? Bagaimana orang yang tidak pernah tidak belajar tauhid, adakah mereka menjadi kafir? Allah hukum mudah sungguh. Jangan mudah kita hukumkan. Kita kena tasawur rupa masalah dulu. Jadi kerana apakah kita tanya ni perlu nak tahu bahasa. Kenapa asalnya kerana apakah perlu. Nak tahu kelimah di sini bila pakai perlu, bahasa panggil perlu. Nak tanya nak soalnya perlu ni apa maksud perlu? Kerana apakah perlu? Perlu ni mana apa? Pasti. Perlu mana pasti? Tu harap panggil wajib tu. Tu nak nampak gambaran dulu. Kerana hari ni pandai bercakap itu ini tapi kata faham tak faham bahasa lah. Baik. Kalau murak kata kerana apakah? Kenapa asalnya kerana apa? Sudah kita potong-potong huruf. Kenapakah? Kerana apa? Perlu. 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 Kau belajar ke tahu tak ni? Kau cuba tengok sekali lagi nak supaya nak bina di atas soalan tu, nak hurai soalan. Kerana apakah? Perlu belajar tauhid. Kau gitu dah so punya lagu lain tak ni? Cuba tengok sekali lagi. Kenapakah perlu belajar tauhid dan kenapa ianya menjadi begitu penting? Tak apa. Kerana apakah perlu belajar ilmu tauhid? Kalau tanya pula, kerana apakah perlu sembahyang? Jawab situ dulu. Cuba jawab. Jawab situ kena sini pakai jawab sendiri. Tu jawapannya. Dia tanya kenapakah perlu belajar ilmu tauhid? Bila tanya kenapakah perlu sembahyang 5 waktu? Jawab kerana diperintah. Siapa yang perintah? Allah. Sebagai kata la ilaha illallah tadi. Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang berhak di semua, ialah perintah kepada hamba suruh solat. Wa aqimus solat. Baik. Kemudian kita sembahyang bila dia perlu dia apa? Dia perintah suruh kita sembahyang, solat kita pun sembahyang. Kerana apakah perlu belajar sembahyang? Perlu ke tak perlu belajar? Mesti. Sebab nak buat macam mana kata pandai. Bila buat kita pandai dengan tak belajar, dengan ilham laduni pandai, tak perlulah pada belajar.
Tu juga belajar nak tahu supaya sah, supaya jadi solat kita itu. Tu segi amal dia tu. Solat, apa dia? Solat, puasa, zakat, fitrah, haji, umrah tu panggil amal. Adapun mutahid apa? Iman. Ini asasnya, ini asas. Solat tak jadi kalau tidak. Ini panggil innal ladzina amanu. Tu mutahid tu. Wa amilu, ini amal. Berbeza ni. Amal dia kena bina di atas iman. Maka tahu ilmu tauhid apa ilmu tauhid? Iaitu kita tahu kata nak mengesahkan Tuhan yang berhak disembah. Tu tauhid. Kan banyak pandai kita sebut kelimah tu. Sebut tauhid tapi apa arti tauhid? Allah Taala firman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ahli tajwid pandai baca, dia kenal huruf, suara merdu pula. Lepas pada Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fi, mengenai dengan orang mukmin 4 ayat. Lepas tu berikut pula mengenai dengan orang kufur 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah. Lepas tu duk bercakap orang munafik 13 ayat. Panjang sikit. Wa minan nasi man yaqulu dah sampai kepada innallaha ala kulli syai'in qadir. Duk banding orang munafik seperti orang yang penyalakan api di waktu malam cerah. Jelas boleh nampak yang lain. Apabila jelas Allah Ta'ala mempadamkan, zahir mengucap 2 kalimah syahadah tapi dalam hati mereka tak beriman sekali. Munafik, nifaq macam terowo. Terowo faham lah lubang terowo ni. Kalau panggil apa? Terowo. Panggil terowo ni. Kita faham macam mana lubang terowo ni. Kalau sebelah saja, ni macam ni. Ni botol ni ada lubang kan? Tapi panggil terowo lah. Tak. Sebab apa tak panggil terowo? Pasal dia tak tembus sini. Ni panggil lubang saja ni. Ada lubang botol. Ada tadi panggil mulut, ada panggil mulut botol. Sini panggil tak mulut? Lubang mulut. Ada. Tak panggil terowo. Sebab dia tak tembus sini. Kalau tembus sini boleh panggil terowo lah. Begitu dia panggil nifaq. Tapi kita duduk kat tanah Arab, duduk kat Mekah, takkan dia tulis di atas terowo dia tulis nafaq. Arab tak tulis gitu. Nafaq pahat. Nafaq al-Malik Faisal. Nafaq al-Malik Khalid. Mana nafaq ni ditembuskan masa Raja Khalid, masa pemerintahan Raja Faisal tu pada masa pahat. Nafaq. Nafaq ni apa nafaq? Lubang. Jadi korek ditembuskan, tembus ke sana. Itu panggil nafaq. Maka manusia beriman di lidah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam kufur, dia boleh masuk 2 terowo. Dengan orang mukmin dia masuk boleh amanna dengan orang mukmin. Bila temu dengan kafir, inna ma'akum, oi nafaq. Lubang terowo masuk yang ni tu baik yang macam lubang apa lagi? Kalau binatang lubang pun macam tu. Lubang binatang pun macam tu. Lubang 2 je. Binatang apa? Dah korek sini ada lubang tu baik. Bila dia lari masuk lubang kita kali-kali. Binatang apa? Pemerang. Memerang. Oh, kita tak kenal juga binatang memerang tu. Oh, dah. Tak ada itu. Kalau apa je? Jewok mana tak? Jewok ke bewok lagi? Jewok. Biawok. Bewok. Kata ni panggil bewok. Biawok. Maka bewok tu bukan semua bewok. Bewok pasal gali dalam pasir tu. Itu panggil bewok pasir. Dia gali dia masuk. Bila tamat dia lagi masuk. Dia gali dia pong. Dia tebik pong dah, panggil pong dah. Nak tahu bahasa sini guna tak? Bila dia gali dah pong, tebik keluar. Panggil apa? Lompat. Tebik keluar. Tu panggil nafaq.
Sebab itu orang yang muzahirkan iman menyembunyi kekuatan Allah Ta'ala panggil nifaq. Sekali begitu, sekali begini, nifaq. Itu dia. Jadi lepas pada Allah Ta'ala menyebutkan hak orang mukmin, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa muttaqin? Allazina yu'minun. Siapa pada hukumnya wa ulaika humul muflihun. Lepas tu mengajak hak orang kufur, innal ladzina kafaru. Akhir qatamallah. Manakala itu wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ada setengah golongan manusia tu mereka yang mengaku dakwah dia kata dia beriman dengan Allah dan hari akhir kiamat. Sebenarnya Allah Ta'ala wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman sekali. Tidak je. Akhir lepas habis sebut 3 golongan, mukminin, kafirin, munafiqin. Setelah itu Allah panggil semua manusia tak kira bagaimana bentuk. Ya ayyuhan nasu. Tapi bila itu wasah ayat bunyi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, kan? Kalau kita ambil sekelima ya ayyuhan nas, hai segala manusia. Tak kira ada. Segala anak cucu ada semua nas. Hai segala manusia, ubudu rabbakum. Itu apa makna ubudu? Kalau kita mengaji tafsir, ay wahidu. Wahidu tu nak ambil tu kita cakap ini, tauhidlah kamu akan Tuhan yang menciptakan kamu. Apa tu, apa arti tauhid? Arti mengesah kamu akan sembah Tuhan kamu itu. Itu yang panggil tauhid. Apa tu kata ini sebagai asas. Tak ada tauhid ni, buat tak jadi tengok munafik tadi. Mengucap 2 kalimah syahadah tapi duk ragu-ragu. Hak Muhammad dah menyampai kata iya ke sebenar ke? Quran jadi baca tu iya ke sebenar ke kalam Allah? Ke rekaan Muhammad? Am yaquluna iftarah? Bahkan adakah patut mereka kata Muhammad telah rekakan Quran? Ni kita dah baca. Maka panggil tauhid, ilmu tauhid itu sudah jadi nama. Ilmu satu pengetahuan, namanya tauhid. Kita mengaji bab solat, rukun, syarat, apa dia, wudu, tu panggil ilmu tu. Bicara tu fiqh. Bila bicara dengan i'tiqad, pegangan kita pegang Allah yang ada, yang esa, yang kuasa, panggil ilmu tauhid. Apa ilmu? Iaitu berkaitan dengan mengesakan, mana kita i'tiqad, percaya bahawa Tuhan yang Maha Esa, pada zat, tak ada yang lain menduai pada jadi Tuhan. Tidak ada pula Tuhan yang selain pada hak nama Allah tu yang berhak disembah, tidak ada. Itu panggil tauhid. Itu panggil tauhid zat, tauhid sifat, tauhid uluhiyah panggil. Dari segi sembah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah je. Sebab itu tak sembah yang lain. Kalau kata orang mukmin pegangan dia betul, sekalipun dia tidak solat, itu luput segi amalan. Segi amal dia betul, segi iman dia betul. Hingga sampai kala kata dah kamu orang mukmin, kamu orang Islam, kamu tak solat, mari sembah dengan aku sekali. Tak mau. Dah kamu solat tak sembah Allah Ta'ala, mari sembah kali dengan aku yang lain. Tak mau. Itu kata i'tiqad kita yang berhak disembah hanya Allah. Tapi kerana nafsu kita tu ganah, nafsu kita tu masih buah panggil, cenderung kepada yang lain, bawa pada ketinggalan segi amalan, tak solat, tak puasa. Tapi kalau tanya segi akidah, yang kamu tak solat, apa peganganmu kamu? Solat 5 hari wajib atas semua Islam, kata dia. Yang aku tak solat tu malah aku, segan aku, nafsu aku. Tapi aku yakin semaya 5 waktu adalah wajib. Puasa itu adalah wajib bulan Ramadan atas setiap orang Islam yang tidak ada keuzuran. Tahu, tapi aku tak puasa tu soal akulah. Ni apa yang orang mukmin. Ma'asi jadi aku. Tapi kalau Tuhan ada kata itu kufur lah. Itu mana tak nyata lah tu. Ada kata ada. Barangkali ada orang ada kata ada. Damu sendiri macam mana orang ada kata ada? Aku pun rasa-rasa sebab ada juga. Rasa-rasa bukan yakin. Tak jadi tak sah. Sebab tu ilmu tauhid dia kena bina di atas yakin.
Banding macam ni masjid yang begini besar kan ni. Bukan main besar, nama pun azim. Nah, Masjid Al-Azim, oh nama pun besar. Tengok untuk masjid pun besar. Nah, baik. Kalau itu ini apa ni amalan ni yang kita nampak dengan mata. Tengok tiangnya besar ni tiang bagi baratkan solat sebagai tiang agama. Ini. Lepas tu naik atas pulak bumbuk, oi macam-macam. Ini yang kita nampak. Ini amal. Semuanya ni bina di atas apa? Di bawah ni panggil apa? Ini bawah ni panggil apa? Arab panggil asas, Melayu. Jadi hak Arab Melayu. Apa dia? Oh, bahasa payah saat ni apa dia kata saat ni panggil apa? Tapak tu je. Tu panggil asas, Arab panggil asas, Melayu panggil tapak. Satu lagi Arab panggil asl. Bila jamak usul, usuluddin. Asasuddin, tapak agama ni, buku pegang ni. Apa kata kamu pegang mengenai sembahyang 5 waktu? Tapak asasnya wajib atas semua orang Islam. Zina, apa kamu pegang hukum zina? Haram atau asas. Tentu dia melaku zina juga, itu maksiat nafsu dia. Tapi dia percaya zina adalah haram. Tapi kalau kata zina itu halal, pupu. Kerana ni makan asas dia panggil. Dia tafsir. Zina ni zaman dulu haram, zaman sekarang ni zaman moden, zaman kemajuan, zaman perhubungan, halo sama setuju, tak apa dah lah. Dulu ya haram kupu tu bukan dia haram saja. Ada pun percaya haram tapi berzina dia panggil haram saja. Kupu tidak, sebab dia percaya asas tapak dia percaya hak haram, mengaku haram. Nampak? Begitu usuluddin dia panggil asas dan tapak. Ni kata tengok pada Zuhir tak nampak lah tapaknya. Sudah di kampus dah ni. Ada nampak daripada ni naik ke atas. Berapa tekak, berapa lapis, buka luah. Ni yang nampak. Amalan tu nampak. Puasa, zakat, haji, umrah, sembahyang, ambil wuduk. Ada semua tu amal. Semua tu kena bina atas apa? Bina atas asas. Sebab itu orang munafik walaupun dia amal, dia sembahyang, dia keluar zakat, tapi tak jadi sebab asas dia tak apa, tak ada. Bila dia bangun sembahyang, dia apa nama? Qamu ila salah, qamu kusala. Wa iza qamu ila salah. Bila dia bangun kepada sembahyang, bangun hak ada segan malah. Muka tak percaya. Bangun juga sebab apa? Sebab bila dengar satu hadis, aku suka bahawa aku nak ganti seorang jadi imam, ganti aku untuk sembahyang dengan sahabat aku jemaah. Aku nak bawa beberapa orang yang nak pergi bakar rumah yang tak hadir. Rumah siapa tu? Rumah munafik. Bila dengar khabar tu, takut buat dia. Bila takut tu, penuh masjid. Penuh mai jemaah dengan Nabi SAW. Tapi penuh mai kerana takut kena bakar rumah. Tu je. Bukan kerana beriman, bukan kerana percaya. Hati masih tak percaya. Sebab tu Allah Ta'ala tu, fi qulubihim maradun. Ada di dalam hati mereka itu penyakit. Penyakit apa? Syak dan ragu. Ya ke? Itu. Apa itulah perlu kita ambil tahu ilmu tauhid, ilmu mengenai dengan mengesahkan akidah pegangan kita Allah Maha Esa. Huraian juga dalam usuluddin lah. So pada zat apa huraiannya? Ternafika mutasika mufasi, hati istilah dah lah. So pada sifat ternafika mutasika mufasi pada sifat. Tu huraian mengikut istilah. Baiklah. Kali itu itulah kata perlu, mesti, wajib, kena ambil tahu berkait dengan pegangan sekalipun tak pandai nak hurai. Kerana apa? Sebab apa perlu kita tahu ilmu tauhid? Kerana diperintah. Menjawab tadi. Sebab apa kita sembahyang? Kerana diperintah. Perintah, sebab perintah kita sembahyang, akidah kita mengaku wajib. Ini pun belajar ilmu ni wajib kita tahu kerana diperintah. Mana Allah perintah di mana? Dan ni, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Hai segala manusia, u'budu, sembahlah kamu, yakni wahidu, mengesahlah kamu, tauhidlah kamu pada ibadatkan Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu. Rabbakum,
Tuhan yang menciptakan kamu. Tu Tuhan. Rumah ada Tuhan. Tengok binatang bila kita jadi Tuhan, tak dia hormat pada Tuhan. Kucing kita dah bagi pagi, petang, malam. Oh, nampak kita tegak. Binatang bekai orang tani panggil garang buah macam mana pun. Harimau, singa tengok bila agak ambil bela daripada kecil lagi. Allah boleh bergurau tidur dengan Tuhan. Itu tak? Tengok kita tengok. Orang dah tunjuk tu singa, bekai ke singa ni. Orang tani panggil bekai, sini panggil apa? Garang. Garang, singa, harimau ni. Itu binatang yang buas. Dia panggil. Tu harimau bintang. Oh, hebat tu. Semua tu. Tapi bila ambil bela, dia ambil anak kecil lagi duk bela. Allah boleh bergurau yang Tuhan punya. Siapa pergi lepas di hutan, beberapa lama dia pergi cari, bunyi suara, mari cari kucuk Tuhan. Allah yang bergurau aja berdarah merah Tuhan. Bergurau lah tu. Darah bergurau dengan kuku. Tengok ayat tu. Oh, nampak dia ingat pada Tuhan punya. Kita manusia ada punya akal tak kena Tuhan, ya Allah. Apa kata Sahabat Allah Ta'ala banding, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Binatang tu dia boleh harap dengan Tuhan punya je kan. Boleh suruh buat tu, suruh buat ni. Siapa binatang ni tak ajar pandai, boleh pergi buat beli. Gantung ragu di leher dia, buat duit, pergi beli. Pandai pula tu dia beli orang boleh bagai. Dia oleh duit, orang ambil duit. Kalau kata 500, beli hanya 450 je. Ada lagi kena cucu balik 50 lagi. Dia dah tunggu. Dia amat pergi. Tak pergi, dia tahu kata tak cukup. Beli habis 450, duitnya 500. Dia dah tunggu. Tengok reti. Tapi manusia tak kenal Tuhan, ya Allah, apa nak kata. Sedangkan kita ada akal. Itulah. Itu makna kata tauhid. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum. Itulah. Dan di antara lain Allah Ta'ala perintah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tengok tu. Menjadi bentuk perintah lah tu. Fa'lam, maka ketahui olehmu, kenal olehmu. Kerana dari segi lugah, alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu. Fa'lam ay fa'rif, dia panggil makrifat. Kenal olehmu bahawasanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar malaikatnya Allah. Kena. Kita kenal dah kekal di atas pengenalanmu itu. Sahabat dengan tafsir, fa'lam aidum ala ilmika bizalik. Kan dia tafsir. Mana mengkekalkan, mau pegang tu betul dah. Mengkekal kepeganganmu itu atas demikian. Itulah sebab diperintah. Tengok kita dah jadi undang-undang perintah kena buat. Dia tak buat macam mana. Undang-undang baru keluar, dikuat kuasakan mulai 1 hari bulan berapa? 1 bulan pasti kita tak buat salah. Tu sama manusia je tu. Apa kata Allah sedih perintah. Itulah kesimpulannya, kenapakah kita perlu amalan ilmu tauhid? Kerana diperintah oleh Allah. Bagaimana kalau kenapa kita kena perlu tahu sembahyang? Kerana kita wajib atas kita sembahyang. Nak sembahyang macam mana tak tahu, wajib kena belajar. Demikianlah. Kita nak masuk kerja bahagi satu bahagian, yang nak CJ menunjuk atas kita ni kelulusan. Nak tengok CJ, tak dulu. Tengok, kita ni sungguh dalam ambil kelulusan. Bila kelulusan tanda tangan terang-serang di atasnya tu, mana kelulusanmu? Okey, boleh diterima. Mana kelulusan? Tak okey ni, tak boleh terima. Tu kerja dunia. Apa kata kita nak pergi ke akhirat lagi ni? Betul lah. Sebab itulah dalam kita nak urus kerja apa-apa, jangan lupa akhirat. Sebab kita dah minta 2 sekali. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sebagai wasilah laluan kita untuk ke sana. Sudah di sini untuk ke sana. Sebab tu kita kadang-kadang kita kuat hadanya tinggal akhirat. Janganlah, sebab itulah kita bahajak kepada tazkirah.
Biar ada peringatan, ada memberi peringatan, beri nasihat, tunjuk ajar, tunjuk jalan, mengingat kerana kita ni galik tak dunia ni kan. Selap mata dah nampak dunia, kesukaan, apa pula perubahan zaman buat diri kita jadi tak buat diri kita jadi lalai. Hari ni lagu lain pelak jaga kita 10 tahun akan datang nak akan 20 tahun akan datang tak tahu kita nak mati bila. Galik-galik. Lalu itulah wajib kita kena beri peringatan. Lalu tu ayat wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Muhammad beri peringatan beliau. Kerana sesungguh beri peringatan itu beri berguna manfaat akan orang mukmin. Allah Taala khusus dengan mukminin. Tak kata tanfa'un nas, dia kata tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan tu beri manfaat akan orang mukmin je. Sebab apa dia khusus sebut orang mukmin? Tazkirah tu memberi manfaat pada orang mukmin. Kerana orang tak mukmin dia tak ambil kira. Dia tak ambil peduli. Dia tak ambil kira lalu tak diiktibar. Soalnya kalau kita cerita pun kita dengar saja. Kadang-kadang dia hukum balik kata bohong saja tu. Palsu saja tu. Tapi kita orang mukmin sifat menerima. Kejahatan mati hidup balik ya kita percaya. Kita nak akan ada kiamat ya kita percaya. Sebab itulah bila nasihat beri manfaat pada orang mukmin. Oleh jadi demikian nasihat perlu sangat. Boleh lagi masa kita nak sampai jam berapa? Dah ni terserahlah pada satu lagi kata Tok Imam. Tok Imam dah ni. Dua lagi. Dua lagi. Biarlah. Kalau kita tu sanggup tunggu lagi tak ada apalah, dua lagi. Jadi mana kita tak lebih pada setengah jam lagi lah. Itu 20 minit atau 15 minit. Sila. Sallallahu alaihi wasallam. Jadilah tu hak kena buat saja dah, bukan sungguh ke dalam hati. Itulah macam kata golongan munafik dah. Moga dia buat saja. Allah lagi menafikan mereka bukan beriman. Tapi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali. Tak kita dah mengaji. Kita dah mengaji ayat dia dah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dia tu sifat dia? Harisun 'alaikum. Ia sangat loba. Sini cakap dah loba. Ia sangat loba dengan kamu ai bi imanikum. Dia sangat loba dengan iman kamu. Kalau dia ada kuasa, semua umat nak jadi beriman dengan dia. Loba dia tu. Tapi apa boleh buat, dia bukan pandai dia. Dia hanya menyampai je. Tugas dia hanya wa ma alaina illal balaghul mubin. Menyampai je tugas dia. Kamu menyampai Muhammad, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai rasul, sampaikan barang yang dimenurunkan kepadamu, sampaikan. Kalau kamu tidak menyampaikan, walau semua bahkan sedikit pun tak menyampai, pada hukum kamu tak menyampai, maka tugas dia menyampai. Tapi balik yang menerima tak menerima, tolak hak tu bukan kerja dia lah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad tak boleh hidayah, yakni tak boleh beri taufik kepada mereka yang mu kasih macam bapa nak kamu saudara mu tu mu kasih. Tapi tak boleh buat apa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia ni sangat berlemah lembut, sangat kasih sayang kepada orang mukmin. Tengok, bila orang mukmin dia kasih sayang. Nah, hingga siapa dia kasih kepada umat dia tu? Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul. Sekali-sekala kata Abdullah bin Ubay bapa dia. Sekali-sekala dikatakan Abdullah bin Salul, tu ibu dia. Kadang-kadang sebut semua sekali Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kenal siapa Abdullah bin Ubay ni? Dalam sejarah tahu siapa kan? Siapa dia? Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul.
Bapak tu dia ketua orang munafiqin munafiqat 400 orang lebih. Tengok tu sama dia 400 orang lebih, lelaki 300 lebih, perempuan sampai 100. Al munafiqin wal munafiqat yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna, sampai ayat. Zaman dia 400 lebih munafiqin campur dengan perempuan munafiqah. Ketua dia siapa dia? Abdullah tadi. Tengok nama hebat Abdullah. Kita lah sebut Abdullah kalau. Dia dah nama Abdullah bin Ubay. Tapi anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah. Abdullah anak cukup-cukup baik orangnya, beriman dengan Rasulullah SAW. Ada pak ayah dia Abdullah, Allah cukup-cukup kepala munafik. Abdullah bin Ubay. Tapi apabila Abdullah bin Ubay itu meninggal, anaknya nama Abdullah ni pergi sama Rasulullah SAW, minta kat apa dia, pakai apa nak sentuh dengan badan Rasulullah SAW, minta nak masuk ke dalam kapal. Mudah-mudahan diampun oleh Allah. Sebagai anak ni sayang kepada ayah. Rasulullah pun SAW ambil bagi. Nak menyatakan bahawa bila kupu dengan dia, walau mengucap pada Zuhair pun tak jadi apa. Ambillah pakaian sentuh tubuh Rasulullah pun masuk tak jadi apa bila kupu seperti. Tapi kalau iman, mati atas iman, walau dosa macam gunung pun bila mati atas iman, ada peluang syafaat daripada dia, Nabi SAW. Kalau itu hak tangguh kata Nabi tak mengaku, maknanya bukan mukmin lah tu. Kalau hak mukmin semua umat dia, mukmin semua umat dia. Dia duk jaga di sirah. Bila titi sirah, ummati ummati salim ummati, ya Allah beri selamat umatku, beri selamat umatku. Dah jatuh lagi. Selamat umatku, hak jatuh tu jatuh lagi. Nah, apa tu apabila dia tahu Allah Ta'ala bagi tahu ke dia ada umat yang beriman asi, yang berdosa, yang tak diampun oleh Allah Ta'ala, kena masuk dulu azab neraka dulu. Tapi Allah Ta'ala tak bagi tahu ke dia. Dia sampai masa untuk nak keluar, bagi tahu ke dia, buat sabarlah. Malaikat royak nu ada umat mu duk sebut nama mu dalam neraka. Dia selalu dah dia bangun pergi sampai dia petak Zabaniyah, waktu be umatku. Selama kemarin aku tak tahu. Contoh juga seperti orang yang lebih atas dunia. Bila budak-budak dia tu salah dengan undang-undang, maka dia mau takak dia sembunyi, tak beritahu ke ketua. Baik dia masuk ke penjara jauh siapa dia tak tahu. Mana tak tahu, orang tak cerita. Tapi dia tahu, ni budak kamu ni, budak kamu ni sudah penjara di mana? Di situ. Selalu dia pergi. Betul baik. Tu dia. Tapi bila nak kena, orang tak beritahu ke dia. Dia tahu dia perintah waktu baik boleh. Begitulah umat dia mati data iman. Begitulah. Sebab tu ada dalam hadis Nabi SAW kata, aku tahu umatku manusia lelaki yang paling akhir keluar dengan aku tahu. Aku boleh cerita tapi aku tak saya nak cerita tentang nama apa ia tak saya nak cerita. Cuma nak cerita kata ada umatku yang akhir keluar daripada neraka. Bila keluar daripada neraka, dimani di Sungai Hayah. Bila dia kena kebakaran, dimani situ sembuh pergi. Lepas pada tu Allah perintah dalam hadis tersebut, kamu pergi masuk syurga. Kerana mu ada hak syurga pasal mati tahiman. Tapi dia azab dulu kerana nak menyuci. Orang nak masuk syurga tak boleh masuk dengan kotor, kena dengan suci. Maka nak menyuci kadang-kadang basuh dengan air. Tapi kamu ni kotoranmu tak mada, tak keluar dengan air, kena pakai ubat. Baju kita ni apabila naik peti sawah, gonyah dengan sabun tak tubik, kena rendam dengan apa? Pelorok. Tu. Kalau gonyah buh sabun, tak keluar. Siapa pedih tangan kita, kena buh pelorok alat leka. Begitu ada setengah dosa tak suci dengan ni, mereka kena bakar. Tengok tadi ni karat besi dia keluar dengan tak bakar. Tu kena buat parang, nak buat apa dia kena bakar besi lah. Bakar merah dia tengok ukur. Tengok ada lagi karat, bakar lagi. Tengok. Habis dah. Baru celup dalam air, boleh buat parang, buat apa, buat pisau dan sebagainya. Ini betul lah.
Bila orang yang ada berdosa, dia panggil mukmin yang asi, mati di atas iman tapi dosa tak diampun oleh Allah Ta'ala, kena menyuci dulu. Dia panggil azab tapi yang betul menyuci. Bila sahabat masa dikeluarkan dengan ringkas cerita tadi, dia mandi sungai Hayah, maka habis, lepas tu suci. Allah Ta'ala pergi masuk syurga, ada hak. Dia pun pergi, dalam hadis sebut. Sampai pergi Allah memberi khayalkan. Dia beri khayalkan bahawa tak boleh nak masuk, ada penuh dah dalam syurga. Bila dia bahasa khayal kata penuh, dia balik-balik. Macam mana? Ya Allah, wahai Tuhanku, nak masuk macam mana? Penuh habis dah, tak ada habuanku. Pergi. Dia paling pergi. Dia siapa? Allah Ta'ala beri khayal, dia kata penuh. Paling balik, wahai Tuhanku, penuh dah, aku nak masuk macam mana? Penuh dah. Orang ni panggil ketat. Sini panggil tak? Bila penuh, ketat. Padat. Panggil juga. Balik. Sampai 3 kali. Bila kali yang ketiga, masuk. Ada untukmu. Dijadikan untukmu sekurang-kurang dunia ini. Ada riwayat lain 10 kali dunia. Tu akhir masuk syurga tu. Faham masa awal tak kira dah ruang mana tu. Apabila Allah Ta'ala kata ada untukmu sekurang-kurangnya sedunia. Satu riwayat 10 kali dunia. Maka dia kata, hei Tuhanku, Engkau senang dengan aku. Maka aku ni orang yang bersalah denganmu, katamu sedia pada aku lebih pada dunia. Engkau senang dengan aku kau. Nabi SAW bila dia cerita siapa situ, Nabi senyum. Senyum siapa nampak taring dia tu. Maknanya orang kata orang ni jadi terlalu dia suka sangat, dia kata Tuhan senang dengan dia. Tu nak ayat kata apa? Orang mukmin mati atas iman ada hak syurga. Hak kata hak tak mengaku, hak ni mati tak kufur. Jangan tengok atas orang mukmin. Tetapi hadis boleh tengok atas tarhib. Nak menakuti, nak menggerunkan supaya kita orang mukmin terberingat. Itu dia. Bukan kata tak boleh masuk tak, langsung dah. Sebab Allah Ta'ala janji dah orang mati dah atas iman wajib syurga. Dan ini wajib dilihat pada janji. Kalau mengaji usul ni panggil wajib aridi. Itulah dia. Kalau tertemu hadis dia macam tu, begitulah, tak bau syurga, tak boleh menciumkan syurga. Sedangkan syurga itu sebulan perjalanan dah bau dah. Ni tak boleh nak cium, pas nak masuk macam mana cium pun tak. Bermakna tak boleh masuk langsung. Kalau orang mati kau kufur, okeylah, zuhir lah, tak boleh masuk. Tapi kalau orang mati tahimat, macam mana tak boleh cium syurga? Ini panggil hadis ini ditanggung atas tarhib, nak menggerungkan beringat. Itu. Ini kena mengaji, kena pekoh fitri ni. Kalau mengaji apa hadis saja nanti ambil buku kan. Orang tak boleh masuk syurga. Ada orang apa tak boleh masuk syurga? Orang mukmin mati atas iman. Orang ni Nabi tak mengaku, tak mengaku nak dia kufur. Duk buat je beriman. Lepas tu tengok Nabi tadi SAW, apabila Abdullah tu mati kan, dia bagilah. Bila dia mari solat jenazah. Bila dia nak solat jenazah atas mayat, si Abdullah bin Ubay kepala menapik, saya nak Umar pegang baju dia belakang. Sama pegang. Ya Rasulullah, nak semaya macam mana kepala menapik? Rasulullah kata, aku sallallahu alaihi wasallam diberi pilih. Dia jawab, aku diberi pilih, yakni oleh Allah diberi pilihkan aku antara aku doa bagi dia ataupun tak. Lalu aku pilih aku berdoa. Tengok dia saya ke umat dia. Tengok. Maknanya kalau dia tu daya upaya, boleh dia masuk iman, dia berdoa juga supaya diampun oleh Allah. Masa tu belum dilarang. Lepas pada tu dilarangkan. Jangan lagi lepas la tusalli. Jangan lagi engkau berdoa ke atas orang mati atas kufur. Haram. Tu dia. Dan pernah tu Abdullah bin Salul tu. Ketika anak dia Abdullah baik tadi, ya Rasulullah, bila kau minum, tinggalkan sedikit air lebih minuman Rasulullah SAW. Nak ambil barakah supaya nak balik ke ayah dia, supaya ayah dia minum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka hidayah mata hatinya. Anak sebagai sayang ke ayah. Tapi bila dia balik air, ayah dia tanya, apa itu Abdullah? Ni air lebih bekas minuman Rasulullah SAW, supaya ayah minum. Minum apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah ke taufik. Dia kata macam mana? Kenapa mu tak ambil air kecil ibumu? Air kecil ibumu lebih baik pada ni. Allah, Abdullah ni anak ni
marah muka kalau tak ingat ayah dia bunuh. Lepas tu dia pergi cerita ke Rasulullah SAW. Bagaimana dia tahu ayah cakap Rasulullah, bolehkah kita nak bunuh dia? Jangan, alhamdulillah. Bapa ialah bapa. Allah tengok ajaran. Kalau kita hang malah sila. Dia buat kat aku ni malah anakmu sendiri dah. Jangan. Bapa adalah bapa. Kita kena hormat dah dia tu bapa. Kerana sebab dia ada kita. Sebab dia ada kita. Menghormat dah nama dia tu bapa. Segi kedudukan dia ingat Tuhan lah, dia ingat Allah. Dia ingat Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar pernah dapat ayah dia Abu Quhafah belum beriman. Akhir berimanlah Abu Quhafah, beriman tahun hijrah. Bukan, tahun Fatah Mekah. Abu Quhafah beriman. Masa tu dia pernah dia celah Rasulullah SAW. Abu Bakar tak apa ayah dia. Dia pergi cerita ke Rasulullah SAW. Kata dia hatta ayah dia. Kan dia celah ke Rasulullah. Abu Bakar, la tu'id. Jangan kau ulangi lain kali, jangan. Ini tak ada orang tak tahu kat aku hatta dulu. Wajah hatta dah. Jangan gitu. Apa dah baru ya. Lain kali jangan ulangi lagi. Mana bapa adalah bapa. Masya-Allah, ni jiwa Rasulullah SAW terhadap umat macam mana. Tu orang ada kata uduh ke dia, ada nak bunuh dia tu. Macam tu dia. Saya ingat siapa? Kalau Allah Ta'ala izin bagi aku 70 kali istighfar, tak diapa oleh Allah. Kalau beritahu pada aku kata lebih pada 70, aku apa? Aku akan nak minta lebih pada 70 supaya diapa oleh Allah. Tengok dia saya ke umat. Tapi apa boleh buat lah. Dia akhir kalam dengan husnul khatimah habis. Dia tak ada daya upaya nak tolong. Itulah kata dia tak mengaku mak nak tangguh tak mati atas kupu nak tangguh. Tidak. Jangan tangan tarah mukmin dah. Jangan tarah. Lepas tu masa kita ada lagi masalah hak terakhir. Boleh hak terakhir ni. Lepas tu ya terakhir Allah sekali. Allah sekali tu kalimah Arab tu. Lah ilah akhirih. Mereka kata ilah. Jadi lah sekali. Allah sekali Allah sekali Dia tidak mengetahui, ada masalah lah. Menghantar makanan yang tidak halal, sedangkan yang menghantar dia tidak tahu, gitu. Tak tahu kata makan ni makanan tidak halal. Tak tahu orang suruh hantar agak dia hantar lah, gitu. Tapi dia tak tahu kata makanan ni makanan yang tidak halal. Maka bila syarat nak hukum haram, nak suka apa dekat syarat dia, syarat nak hukum haram, syaratnya kena tahu agak haramnya buat juga. Lagi pula syarat kena sengaja. Kalau tahu dah kata haram tapi kita dipaksa, tak salah. Ataupun tahu dah terlupa. Dia kata syarat dia tak waktu panggil hadis rufi'at an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat kolam dari umatku, yakni tak diambil salah atas umatku 3 perkara. Mana? Satunya an-nisyan, lupa. Tahu dah kata haram tapi lupa. Maka tak diambil salah. Ataupun al-khata', tersilap bukan dengan sengaja. Kita nak pegang sesuatu kebetulan kena orang lain, tak berdosa. Tapi kerugian kena gantilah, wajiblah. Kita naik motor kereta pergi langgar sesuatu, bukan kita sengaja kita nak pergi ke lain tapi langgar. Rosak bagi orang lain, tak berdosa kerana tidak sengaja. Tapi kena bayar dari segi itlah. Rosak bagi orang tu wajib bayar. Kalau tuan kata tak payahlah kerana mu tidak sengaja, alhamdulillah. Nah, yang ketiga wa mastukrihu alaih, dikena paksa. Kita tahu dah kata haram, tak ada lupa pun, tapi kita dikena paksa, maka tak diambil salah. Itu maka masalah tadi kita seorang itu menghantarkan barang yang tidak halal, makanan tidak halal, dia tidak tahu kata itu haram. Maka itu hukumnya diangkatkan kolam. Kalau dia tahu dah ada orang paksa dia, juga dia tidak salah. Ataupun dia tahu tapi terlupa ataupun tersilap masalahnya.
Air 2 botol duk begini. Dia nak serupa je ni. Air putih dengan air putih hocak singo. Dia bertukar botol. Ambil yang ni minum, lepas tu mabuklah. Silap botol. Tersilap botol air. Cawan air. Pergi minum yang ni. Tu. Tapi syaratlah silap tu silap tak tahu pergi minum-minum berpuasa. Kerana puasa lain ni. Sedap ni, sedap. Tu bukan silap dah lah. Awalnya silap, sekali akhirnya sengaja kan. Kena kata wallahu alim wa huwa alimun bi zati sudur. Ya begitulah. Jadi kita ingat kata bahawa rahmat Allah Taala sangat-sangat luas dengan hamba-Nya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat mana kata kemurahan Allah sangat luas. Tengok orang yang kumpul dengan dia bagi rezekinya. Iblis tu deraka dengan dia, minta umur panjang, dia bagi umur panjang kan. Padahal umur panjang untuk nak menyesak anak Adam. Benar juga untuk dia. Ni kemurahan Allah. Tapi kita jangan tertipu dengan kemurahan Allah. Kita nak satu lagi rahmat dengan mana kesayangan. Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah, kemurahan itu umum. Ar-Rahim, Allah yang maha kasihani. Kasihan itu kah dengan orang mukmin je. Dia beri iman, sahabat bagi syurga akhirat. Dia beri kemurahan, kekayaan, belum tentu akhirat. Kerana kaya semua orang tak mukmin pun kaya. Jawatan tinggi besar pun orang tak mukmin pun tinggi besar kan. Tu baik kemurahannya tu. Ada pun beri iman, memeluk Islam, taufik pada amal, itu panggil tandanya kesayangan Rahim. Allah Ta'ala yang amat kasihani dengan hamba-Nya yang beriman khas. Ada pun rahmat Tuhan amat murah, umum, tak kira orang deraka tak deraka pun dia bagi. Itu kemurahan. Oleh itu nasihat oleh Allah Ta'ala, fala yaghurrannakum billahil gharur. Oleh itu maka janganlah menipukan kamu oleh yang menipu dengan sebab kemurahan Allah itu. Ini aku tak semayang pun kaya. Sudahlah. Tak puasa lagi hebat. Bukan tak puasa kenyang pada orang puasa. Tu supaya tertipu daya dengan kemurahan Allah. Baik rasanya cukuplah Tuan Imam dia dan para hadirin semua. Jadi alhamdulillah kita syukur Allah Ta'ala memberi peluang keamasan bagi kita dengan taufik hidayah. Dapat kita menghabiskan masa dengan sebegitu, isikan dengan ilmu, macam-macam bagi ilmu untuk kita jadikan pengetahuan, dan semoga yang telah kita tahu kita nambahkan ketahuan, yang kita belum tahu dapat kita tahukan. Maka dengan itu semoga-moga Allah tidak mensia-siakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah janjikan sesungguhnya kami tidak mensia-siakan, kami tidak menghampakan balasan orang yang buat baik apa segi mana sekalipun. Syarat asasnya iman. Maka cukuplah dengan sekadar itu. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada tuan guru kita Babali atas ilmu yang dicurahkan, sama juga dengan nasihat dan tunjuk ajar yang kepada kita semua. Sama-samalah kita doakan tuan guru panjang umur, sehat. Begitu juga dengan kita, mudah-mudahan kita dapat bertemu pada masa yang akan datang. Sebelum kita tutup majlis kita, ada beberapa pengumuman berkaitan dengan kuliah bulanan